melihat bagaimana tuntutan Allah Subhanahu wa taala ke atas kewajipan memuliakan Baitullahul Haram, perintah untuk menunaikan ibadat haji. Jadi insya-Allah kita sambung semula perbahasan kita berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadat haji. Hadis yang kita bacakan pada minggu yang lalu, bahawa Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanatin aw marratan wahidah?" Qala, "Bal marrah wahidah. Faman istata'a fatatawwa." Wahai Rasulullah, apakah ibadat haji itu tiap tahun atau sekali sahaja? Rasulullah menjawab, sekali sahaja. Barang siapa yang mampu mengulanginya, orang tersebut melaksanakan sunnah. Menunaikan ibadat haji menjadi wajib, lebih-lebih lagi apabila nazar atau kerana menganggap ibadat haji yang telah ditunaikannya tidak sah. Bila rasa tidak sah satu, kemudian kalaulah ada siapa yang bernazar untuk menunaikan ibadat haji, maka itu pun wajib dilaksanakan. Sebab nazar itu bukan janji dia dengan manusia, tapi janji itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita nazar atas perkara-perkara fardu ataupun perkara-perkara ibadat yang lain. Ada orang nazar nak puasa, ada orang nazar nak berwakaf. Itu semua adalah janji kita dengan Allah dan wajib untuk kita lansaikan janji dengan Allah. Begitulah juga dengan ibadat haji ini, siapa yang bernazar untuk pergi menunaikan ibadat haji, maka wajib atas dia pergi menunaikan ibadat haji. Jadi nazar ini dia tidak berlaku pada orang yang tak pergi menunaikan ibadat haji lagi. Dia kena orang dah menunaikan ibadat haji. Kalau macam tu semua kita bernazar tak pergi, tak pergi lagi menunaikan ibadat haji, semua orang bernazar. Sedangkan asalnya adalah bergantung kepada manistatu', kemampuan. Selesai yang pertama, yang wajib itu, kalaulah ada kita nak bernazar lagi, maka dia akan jadi kewajipan kedua setelah kita menunaikan kewajipan yang pertama. Jadi tidak ada nazar bagi orang yang belum menunaikan ibadat haji. Begitulah juga dengan orang yang nak menggantikan haji dalam niabah haji, upah haji itu. Tidak boleh sama sekali kita nak upah haji kepada orang yang belum lagi menunaikan haji. Syarat dia mestilah orang itu telah sempurna menunaikan ibadat haji, barulah dia boleh menunaikan haji bagi pihak orang lain. Untuk memenuhi syarat sah ibadat haji, wajib dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyatakan diri masuk Islam. Tidak sah ibadat haji, puasa atau solat seseorang sebelum menyatakan diri masuk Islam. Syarat ini juga mesti dipenuhi dalam ibadat sunat. Bukan saja yang wajib, sunat pun sama juga. Syarat mengesahkan dalam sesuatu ibadat kita ini hendaklah masuk Islam. Yang kedua, mukallaf, artinya telah akil balik dan sampai kepadanya ajaran Islam serta sehat fikirannya. Mukallaf, yakni akil balik dan sampai kepadanya ajaran Islam serta sihat fikirannya. Bahawa dia tahu menunaikan ibadat haji itu merupakan salah satu daripada rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam, maka di saat itu wajib atas dia, dan syarat itu dianggap sebagai syarat untuk mengesahkan dia menunaikan ibadat haji. Kata orang asli ini sungguh dia masuk Islam dan dia Islam. Rupa-rupanya tak ada pun orang yang beritahu pada dia
bahawa ibadat haji itu merupakan salah satu daripada rukun yang wajib ditunaikan oleh orang Islam. Jadi kalaulah tak ada orang yang maklumkan pada dia bahawa haji itu adalah merupakan kewajipan, lalu dia tidak menunaikan ibadat haji sampai mati, pada pandangan syarak, orang yang sebegini dianggap orang yang tidak sampai, tidak ditaklifkan pada dia sebab dia tidak tahu bahawa benda itu adalah suatu wajib ke atas. Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang negatif yang tidak diketahui oleh sebahagian mungkin manusia bahawa benda itu adalah suatu dosa. Misalnya mencuri itu dia tidak tahu adalah suatu dosa, ataupun berzina itu adalah suatu dosa. Baru masuk Islam, sebelum ni benda-benda itu tidak ada halangan bagi orang yang baru ataupun mu'allaf. Sebelum memeluk Islam ni, semua benda yang dilarang dalam Islam ni dibuat. Jadi bila dah masuk Islam, tak ada juga orang beritahu bahawa benda-benda yang dibuat sebelum ini rupanya haram dan tidak boleh dibuat oleh orang Islam. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jinakkan dulu biar masuk Islam. Dah masuk Islam, kemudian barulah beritahu satu persatu perkara-perkara yang dilarang dalam Islam dan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Kalau sampai sudah tak ada orang beritahu, ambil hati jaga hati, ambil hati jaga hati, ambil hati jaga hati, sampai habis umur. Tak tahu yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Jadi orang Islam gagal untuk menjalankan fungsinya sebagai Muslim yang sepatutnya menyampaikan, yakni tabligh atas perkara-perkara yang dia tahu untuk dijelaskan kepada orang yang baru mengenal Islam. Jadi kalau dia buat dalam keadaan dia jahil bahawa benda itu adalah haram ataupun tak boleh, maka itu pun dianggap sebagai orang yang kategori dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jaranglah jumpa hari ni tu. Kalau namanya Muslim daripada baka, tidak mungkin berlaku ada lagi manusia yang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum halal haram Islam. Kecuali kalau memang orang itu baru memeluk Islam, baru kenal dengan Islam, baru nak belajar halal haram dalam Islam. Itu betul, dia tak tahu. Baru dia nak kenal apa yang dilarang dan apa yang disuruh dalam Islam. Dan yang ketiga, merdeka. Bukan orang yang humble. Itu syarat sah ibadat haji. Kalaulah tidak memenuhi salah satu daripada syarat ini, walaupun dua dah lulus tapi satu lagi sangkut, maka tidaklah sah ibadat haji, kerana tidak lengkap syarat-syarat sah ibadat haji tadi. Wajib dipenuhi. Hal ini dikemukakan oleh Nabi SAW sebagai berikut: ayyuma sabiyyun hajja summa balagha fa'alaihi hujjatul Islam wa ayyuma 'abdun hajja summa atiqa fa'alaihi hajjatul Islam. Anak yang belum balik, ini orang yang bawa anak kecil-kecil pergi haji, hukum ke atas anak. Anak yang belum balik yang pernah menunaikan haji, setelah balik maka wajib menunaikan ibadat haji lagi. Hamba sahaya yang pernah menunaikan ibadat haji setelah bebas merdeka wajib menunaikan ibadat haji lagi. Maknanya yang dibawa oleh mak dia masa dia belum balik itu dianggap bukan lagi suatu yang wajib ke atas dia, di luar daripada kewajipan. Begitu juga dengan hamba. Kalaulah dibawa oleh tuannya, keadaan dia masih lagi belum merdeka, mungkin bawa untuk tolong dia bawa barang, tolak wheelchair dan sebagainya, dia belum lagi
terlepas, sebab dia masih lagi terikat dalam, kita kata, golongan dianggap sebagai hamba. Jadi mereka ini walaupun pergi menunaikan haji, tetapi masih lagi dalam keadaan dia itu sebagai seorang hamba. Maka bila dia bebas, wajib pada dia itu untuk menunaikan ibadat haji lagi sekali. Setelah dibebaskan, kemudian bagi yang kecil dulu, orang dulu yang ada, yang hartawan sikit ni, dia suka bawa anak cucu dia, bawa anak cucu. Jadi kena beritahulah anak cucu tu, mu dulu tu, Tok Ki bawa tu masa kecil-kecil, tak tahu ke satu lagi. Tidak pun dia memenuhi syarat-syarat wajib haji ataupun rukun haji, ikut dia, buat teman atuknya ataupun mak dia. Jadi bila dia dewasa, hendaklah dia menunaikan lagi sekali kewajipan haji itu. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. Hikmah yang terkandung dari ketentuan ini ialah bahawa perintah yang hanya diwajibkan sekali saja selama hidup manusia hendaklah ditunaikan dalam keadaan sempurna, telah balik sehat akalnya dan bukan hamba sahaya. Maknanya biar betul-betul merdeka. Jadi apabila ibadat haji itu adalah merupakan rukun Islam yang terakhir. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dari sudut tertib, rukun Islam ini adalah rukun Islam terakhir. Orang tu sudah pernah mengucap 5 syahadat, selesai, masuklah dia dalam Islam. Dia telah Islam, maka selepas itu bila Islam saja, wajib pada dia menunaikan rukun-rukun yang lain. Selepas itu dia akan terikat dengan kewajipan untuk memenuhi rukun Islam yang kedua. Apa dia rukun kedua ni? Mengucap syahadah, menunaikan solat ke? Menunaikan solat, kemudian menunaikan syahadah pertama, kedua ibadat solat, ketiga puasa Ramadan, keempat haji. Tak cukup solat, zakat, kemudian satu lagi haji. Belajar tinggi-tinggi sangat, orang tu ingat, tak ingat, lupa. Jarang disebut, jarang kita sebut, bila kita lupa, tak ingat. Zakat, kemudian haji. Jadi rukun yang sebelum itu kita kata agak mudah untuk kita tunaikan. Bila saja mengucap syahadah, lepas tu orang suruh kita semayang, belajar semayang, dapat semayang. Kemudian puasa Ramadan, berzakat, menunaikan. Jadi haji ini letak di akhir sekali. Siapa yang tidak ada kemampuan, sebab syarat, salah satu daripada syarat untuk menunaikan ibadat haji wajib, seorang itu menunaikan ibadat haji apabila dia ada syarat. Syarat ini adalah istita'ah, maknanya kemampuan. Kemampuan ini dihuraikan dengan agak panjang, apakah maksud kita makna kemampuan bagi khusus dalam ibadat haji ini. Jadi apabila diletakkan sebagai ibadat yang terakhir, sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk belajar sehabis mungkin, sebaik mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haji. Mesti biar khatam, sebab pergi dengan badani, kemudian mal lagi, dengan harta dengan harta kita, masa kita dan juga tubuh badan kita sendiri. Jarak perjalanan yang begitu jauh bagi kita di sini sudah tentulah memerlukan kepada bekal yang secukup. Bukan sahaja bekal untuk fizikal kita, malah bekal untuk perkara-perkara yang menjadi wajib, rukun dalam ibadat haji. Bukan pergi dengan tangan kosong, maknanya kosong saja. Bawa buku, gitu tengok buku.
tawaf baca kepada dia. Bila wukuf di Arafah baca kepada dia. Ada juga yang buka kitab semasa nak melaksanakan ibadat-ibadat tertentu. Kita ada mutawwid, ada ustaz-ustaz sebagai penunjuk cara pembimbing dalam ibadat haji. Bimbing itu sikit-sikit je. Kita bukan nak tanya dia sepanjang masa setiap kali buat wajib, buat sunat, buat rukun haji itu semua nak tanya ustaz. Nisbah ustaz dengan jemaah haji itu berapa orang? Bukan seorang ustaz, seorang jemaah haji. Nisbah. Hantar 500 orang pembimbing haji. Kita pergi, berapa ramai? 20,000. Berapa nisbahnya? Tak terlayan pembimbing. Jadi, bila diletakkan pada ibadat yang terakhir, mula saja niat untuk menunaikan haji, sudah kita mula berjinah dengan perkara-perkara berkaitan dengan ibadat haji. Dan Alhamdulillah kita di Malaysia ni inisiatifnya dibuat oleh lembaga tabung haji. Jadi sebab itu rukun-rukun yang melibatkan bacaan kena hafaz. Mungkin kita ni tak berapa pikat dah nak ngapa-ngapa. Sebab itu ruang masa tu diberi panjang. Jadi bukan kata nak pergi boleh dah belah 12 lagi. Belah 12. Belah 9 dah ustaz bergerak. Kau jemaah. Baru nak tengok buku kitab. Ustaz mari ajar sikit bab haji ni. Ada dah hak jawapan haji tu buat. Satu tu. Tapi dia attack. Jadi bila duduk dalam suasana sebenar barulah kita rasa ni sebab tak kena duduk sini rasa tak lepas curang ni tak tahu. Jadi timbul banyak masalah. Sebab itu isu yang disebutkan di atas tadi, ada kemungkinan orang yang pergi menunaikan haji dirasakan bahawa hajinya tidak sah. Yang tahu sah ataupun tidak itu adalah empunya diri. Apakah dia telah memenuhi semua rukun-rukun haji yang wajib dibuat semasa berada di tanah suci. Dia rukun tak ada kompromi. Tak cukup rukun, memang kena simpan duit lagi sekali untuk kita buat. Lagi sekali. Bila lagi sekali? 20 tahun lagi. Kalau kita ikut gila. Itu belum tentu lagi 20 tahun. Yang rasa tidak sah. Kalau wajib tu tak apa, kita boleh bayar dah. Sebab itu dia beri satu peringatan di sini. Siapa-siapa yang merasakan bahawa hajinya tidak sah, maka wajib lagi sekali untuk dia menunaikan ibadat haji. Siapa yang tahu haji itu sah ataupun tidak? Orang yang mempunyai diri lah yang sebenarnya lebih tahu. Dia tak boleh berpura-pura. Dia rasa tak sah, tapi dia cuba tipu diri dia juga supaya nak kata dia sah. Benda ni tidak akan selesai. Sebab pengakuan itu sah ataupun tidak sah, dia hadir pada yang mempunyai diri. Dia lebih tahu. Kalau keadaan ini berlaku, maka wajib lagi sekali dia pergi menunaikan haji. Kalaulah habis homo tak sempat, kena beritahu. Awal ayah ni rasa haji hari itu macam tak sah. Rasa tak sah. Ada rukun hak tinggal. Hak wajib ada tinggal tapi dia tak buat. Tak buat dia sana, tak buat dia juga sini. Tolonglah kalau ayah tak ada, sebab nampak lepas daftar ni nampak tahun 2090 baru boleh pergi haji. Pula. Umur 70 dah tadi. Maknanya kena buat, kalau mati kena buat upah haji. Istilah kita niabah haji, ganti haji. Untuk menyempurnakan rukun Islam yang terakhir. Ya, banyakkan situ.
sebelum wukuf. Banyak kes-kes yang berlaku situ. Jadi kalau kita rasa dah sempurna, saya bukanlah maksudnya untuk menimbulkan was-was dalam kalangan jemaah, tidak. Jadi maksudnya kita akan rasa sendiri apakah kita telah menyempurnakan semua rukun wajib yang terdapat dalam ibadat haji itu. Dan kalaupun kita memang ada rasa, itu adalah sebagai satu penyelamat. Sebenarnya sebagai satu peringatan, kalaupun tidak sempat, maka ada wang yang kita tinggalkan pesan pada anak-anak, jumlah 1,500 ni, 2,000 ni, ayah bapa tak apa sedar, takut-takut, biarlah bilah semula lah. Kalau tak ada, maknanya buatlah niyabah haji untuk ayah sekali. Kalau lah yang kita tu dah sah, maka alhamdulillah. Jadi upah yang kedua tu sebagai sunat je lah. Kalau lah masuk dalam kategori memang tidak sah, kita harapkan yang upah haji kita itu menjadi sebagai lansai hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas ibadat yang terakhir. Ibadat haji yang dikerjakan oleh anak yang belum balik atau oleh hamba sahaya yang diizinkan oleh walinya tidak bererti mereka telah menunaikan ibadat haji yang wajib. Maksudnya takci lah, mudah ceritanya takci. Waktu kecil ni dia haji, takci, pergi makan angin je. Bila besar nanti pergi semula pula, guna pitik sendiri, pergi bawa tubuh mesti. Orang yang berpaling dari kewajipan menunaikan ibadat haji padahal ia dapat memenuhi kewajipan tersebut, Allah tidak akan menoleh sedikit pun kepadanya. Mereka akan jauh dari rahmat Allah. Hidupnya terancam oleh siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman ini tidak terkena kepada orang yang belum melaksanakan ibadat haji, tetapi kepada orang yang mengingkari kewajipan ibadat haji. Dua benda yang berbeza. Satu, kita memang nak pergi, tapi undi-undi daftar lambat. Ada keinginan, niat, iltizam untuk menunaikan haji itu ada. Bukan ingkar. Ini satu puak. Bukan kategori puak ini yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala akan malingkan daripada mereka yang mengingkari. Malah dia kepada dia. Awak habis piti. Duduk ramah-ramah, duduk lewat yang tak boleh rimah. Jangan serupa mulut jahat gitu. Dan soal ibadat ni, ibadat haji memang wajib. Jangan kita engkar atas perkara-perkara yang kita rasa tidak sesuai dengan kita. Orang ramah, nanti orang sikit bila ibadat haji, nanti orang lain bila. Siapa bila pun kita tak boleh pergi. Kalau nak tunggu keadaan lain. Lain dinu. Nak tunggu pula lain di rumah. Lain di rumah. Kalau kita tidak urus bagaimana untuk buat pembahagian tugas. Ni ayah tak ada ni, mu besar-besar belakang dah. Sikit. Kalau nak ikut area, tak boleh pergi juga, sibuk. Jadi yang diletakkan satu syarat utama dalam ibadat haji itu adalah kemampuan. Setelah yang lain selesai, satu lagi kemampuan. Kita ni dah menjadi suatu syarat yang membolehkan kita pergi menunaikan haji. Sehat tubuh badan, itu dianggap sebagai mampu. Duit ada, itu adalah mampu. Duit ada untuk belanjaan di sana, duit ada untuk ditinggalkan kepada orang yang kita tinggal. Tak boleh ada orang kita tinggal rumah tapi duduk dulu minta sayang-sayang. Pinjam. Maknanya kita belum lagi dianggap sebagai mampu dari sudut keuangan. Tambah lepas dah. Tapi ada lagi di situ tak mampu. Piti cukup tapi badan pula tak sihat. Cukup dah
Sebab itu bila sampai surat tahniah, anda dapat menunaikan ibadat haji pada tahun ini, terpilih untuk menunaikan ibadat haji pada tahun ini. Tapi tubuh pula tak sihat. Itu maksudnya kemampuan masih lagi berada dalam syarat kemampuan. PT lepas dah, tapi tubuh pula, maka tidak wajib untuk kita meneruskan. Sekiranya pergi kita sana boleh menyusahkan ataupun memberi gangguan kepada orang lain, ataupun boleh menyebabkan memudaratkan diri kita. Hal lain yang kedah. Kemudian ada pula masalahnya ialah berlaku peperangan di tengah-tengah perjalanan antara Malaysia dengan Makkah, tanah haram. Peluru mai ke atas langit, lalu kapal terbang pun juga tidak dianggap sebagai menjadi wajib kita pergi, sebab boleh menyebabkan mudarat kepada kita. Tak ada perang, tak ada apa, beres belaka. Maka hak gi tu, sebab semua sudah beres belaka dah. Kalau hak tak beres lagi, salah satu daripada sebab kenapa boleh berlakunya sahabat-sahabat yang tercicir tengah daripada rukun-rukun tadi, ada kemungkinan melanggar kemampuan yang sepatutnya mesti dipenuhi, tapi kemampuan itu kita tidak penuhi. Buat-buat seolah-olah kita sudah cukup sempurna untuk pergi menunaikan haji, rupanya hakikatnya kita tidak layak lagi. Dan di antaranya juga adalah sudah kita mahir dan menguasai perkara-perkara yang melibatkan ibadat-ibadat dalam ibadat haji, rukun dan juga perkara-perkara wajib. Jadi hak sebabah semuanya, kemungkinan banyak orang ni. Banyak orang ni. Ada pergi hak tak tahu ke satu, orang ajak pergi, bila tabung haji panggil, suruh pergi. Lepas tu anak-anak, ayah tua dah ni, ayah malik dah pergi tu. Ayah ni tak tahu ke satu. Pergi khusus haji pun sekali dua je. Bila pergi khusus haji ni kadang-kadang takut pula nak tanya tu, ya Allah, mulut ni berat nak tanya, padahal itu dah keluarnya. Nak tanya takut orang kata tak pandai, padahal memang tak pandai sungguh. Dan akhir sekali pada demo khusus terakhir, habis-habis tidur pergi demo terakhir tu, kalau agak banyak tinggal dah pada khusus awal tu, bawa kamera takak gambar video, bacanya takak, pelakuan faktly perbuatan kita takak juga, supaya kita boleh tengok semua. Dah kita ni jenis pemalu sangat nak tanya. Jadi itulah cara terbaik. Jadi bila Arif sudah ada ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan rukun-rukun wajib haji ini, maka barulah kita kata ini sudah bersedia. Tengok checklist daripada sihat tubuh badan sampailah sempurna, pergi balik kita, orang yang ditinggal tidak menderita, isteri yang ditinggal tidak merana dengan sebab pemergian kita, dah buat checklist semua, anak dah okey, ada orang jaga, tidak ada berlaku peperangan, kapal terbang pun cukup molek, tak ada khawatir hilang dah kerja mana-mana, tidak, maka garanti semua. Dengan bekal yang ada, barulah kita pergi dengan keadaan yang selesa, tenang, duduk sana sempurna untuk kita menunaikan ibadat haji. Barulah balik, tidak ada dengan cerita yang pelik-pelik. Semua itu adalah bermula daripada sini. Sebab itu bila dipanggil, kita letak saja iktikad, azam kita untuk pergi menunaikan haji, maka
Bab ibadat haji ni, kita mesti mula dah berjin. Bukan hanya kita mengharapkan kursus yang dibuat secara berkala itu saja. Kadang-kadang kita uzur, kita tak pergi juga. Masa sihat tu ialah boleh pergi cek satu. Tapi dengan tekad kita memang nak pergi haji, orang panggil tak panggil ke itu cerita lain, maka perlulah kita belajar berkaitan dengan bab haji. Orang yang berpaling dari kewajipan menunaikan ibadat haji padahal ia dapat memenuhi kewajipan tersebut, Allah tidak akan menoleh sedikit pun kepadanya. Mereka akan jauh dari rahmat Allah. Cukup belaka dah, pitih ada, tapi saja memang tak segi. Memang tak segi. Jadi maknanya bila tidak cukup salah satu daripada rukun Islam, kita nak kata apa? Tak cukup. Syarat Islam. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, syahadah sampailah yang terakhir. Ada juga yang tidak sempat untuk menyempurnakan rukun yang terakhir. Tetapi ada cita-cita untuk pergi, cumanya tidak kesempatan untuk pergi menunaikan haji. Berbeza dengan yang mampu, lepas tangguh, sibuk. Akhirnya tangguh, tapi ini tak apa lagi, sebab bukan makna engkar, disibukkan dengan kerja-kerja dunia yang tak habis-habis ni, akhirnya tak pergi, tak sempurna juga rukun Islam yang kelima. Satu lagi ni hak burang benar, namanya hak kepala. Mungkin dah pergi haji, tak pergi lagi, hamba tak pergi kok, nantilah nampak tenang-tenang sikit rimah, hamba tak pergi. Rasa mungkin tak kot, kita suruh anak-anak kita lah hukum haji. Bergerak. Awal lagi cadar dah supaya anak buat hukum haji. Kalau anak tu jauh buat. Ada cita-cita. Jangan sekali-kali kita meletakkan cita-cita, PT tak cukup ni, ialah buat hukum haji murah sikit, 1,500. Jangan sekali-kali. Hukum haji tu akhir, tak ada haus sangat. Bila habis umur awal, itulah cara. Tapi setiap daripada Muslim itu mesti ada simpan niat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. InsyaAllah pada suatu masa bila diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dipanggil untuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman ini tidak terkena kepada orang yang belum melaksanakan ibadat haji, tetapi kepada orang yang mengingkari kewajipan ibadat haji. Kewajipan menunaikan ibadat haji janganlah ditangguh-tangguhkan sehingga sampai halangan yang sukar diatasi, baik kerana rintangan perjalanan, keuangan ataupun keamanan. Jadi syarat yang kita sebut tadi, hari ini, setakat hari ini, tak ada lagi dengar cerita pelik-pelik dari sudut kemampuan luar daripada kawalan kita. Nak pergi ke sana, tak ada lagi setakatnya orang dekoi atau jalan, tak ada. Masih ada lagi keamanan itu yang masuk salah satu daripada kemampuan dari sudut keamanan. Dan ada keuangan. Hari itu timbul juga isu. Majlis Fatwa Kebangsaan ada dicadangkan supaya mengharuskan meminjam untuk pergi menunaikan ibadat haji sebagaimana yang diamalkan dilulus oleh Majlis Ulama Indonesia MUI, boleh buat loan untuk pergi menunaikan ibadat haji. Loan benda lain yang boleh 200,000, pakailah ibadat haji sikit itu tak boleh. Kalau kita ikut logik kita boleh lah. Boleh. Jadi Indonesia dia memuluskan. Jadi maknanya orang Indonesia kalau nak pergi ibadat haji tak ada masalah sebab dia boleh buat loan, diluluskan. Tapi kita setakat ini Majlis Fatwa belum lagi membenarkan, mengharuskan kita buat pinjaman loan, pinjaman ni untuk pergi menunaikan ibadat haji.
Maknanya selagi dia tak buka, dia tak boleh dapat ijazah, walaupun kita ketik-ketik ni nak buat penyaman. Iyalah penyaman lain tu boleh. Takkanlah kita nak menyempurnakan ibadat yang terakhir ni. Apa yang payah sangat nak dulu? Kereta boleh dulu, mampu bayar. Rumah mampu bayar. Haji tu kalau pergi dengan tabung haji 11,000. Kalau paket 20,000. Kita tak kira lah hak makom-makom tinggi, hak tingkat-tingkat atas tu tak lah, hak biasa-biasa tu. Maknanya lebih daripada mampu untuk kita buat loan menyempurnakan ibadat haji. Ibadat haji itu untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Tapi kita belum lagi diizinkan. Majlis Fatwa Kebangsaan belum lagi meluluskan. Tapi setakat hari ini memang senyap gitu je lah. Tapi ada setengah juga yang buat. Tak apalah. Berapa banyak majlis fatwa keluarkan fatwa yang orang tak ikut atas perkara-perkara yang negatif. Majlis fatwa keluar benda-benda yang melibatkan perkara negatif yang masih lagi kita buat. Jadi kita engkar majlis fatwa kebangsaan. Jadi yang ni sikit ni nak ambil kira sangat. Majlis fatwa tak ubi ni kita buat long nak pergi Mekah ni. Pegang kemah kemi. Tak sel. Tak sel awal majlis fatwa ni, tak sel engkar. Baguslah gitu. Tapi kalau boleh hak negatif yang membuat sampai hari ni tu, hak majlis fatwa larang tu janganlah buat. Ada setengah yang buat. Dia kata sebab dia mampu untuk dia bayar loan. Dia boleh bayar, dia boleh loan, personal loan 100,000 dia boleh bayar. Dia boleh buat benda lain atas personal loan. Tapi tak guna untuk pergi menunaikan ibadat haji. Tapi ni kali ni dia nak buat personal loan untuk pergi menunaikan ibadat haji. Dan dia percaya dia boleh bayar yang lain, yang ni juga dia boleh bayar. Dia pegang pada tu, dia masuk duit yang dia pinjam pada biasanya biar rakyat lah. Pergi masuk tabung haji, penuh PT tabung haji tu, meluluskan syarat simpanan sekian, lulus syarat untuk dipanggil, maka tak berapa lama. Jadi itu masing-masing lah. Masing-masing. Kalau dah memang kita ni jenis tak boleh simpan banyak. Ada sikit habis, ada sikit habis, ada sikit habis. Jadi tak boleh, tak ada kumpul banyak. Tak ada tabung haji. Apalagi hari ni tabung haji ni dia dah jadi macam bank, tak macam dulu. Satu ketika tak boleh. Zaman-zaman dulu tabung haji ni kan tak boleh keluar duit, masuk saja. Lepas tu boleh keluar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Lepas tu ni hari-hari boleh. Bila polisi itu berubah, sebenarnya dia memberi kesan yang agak kesan negatif yang besar sebenarnya kepada pencarum tabung haji ini. Dengan polisi yang bertukar tu sepatutnya, jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis fatwa dibuka balik. Polisi 6 bulan sekali dulu boleh menyebabkan orang yang menyimpan itu tahan untuk keluar. Kadang-kadang dia nak keluar 6 bulan lagi. Bila sampai saat dia nak keluar tu lupa dia. Kena tunggu pula 6 bulan. Jadi PT itu dia bertahan. Jadi bila dah keluar tiap-tiap hari ni, kita harapkan majlis fatwa nanti suatu hari dibuka. Okey, harus membuat pinjaman untuk pergi menunaikan ibadah haji. Maka lepas ni ramailah orang yang boleh pergi menunaikan ibadah. Itu atas kota-kota yang sebenar. Jadi hari ini pun teruk juga. Yang kita tengok, yang siapa dah pergi, bila dia daftar balik semula tu, tahun bila dia boleh pergi. Kita banyak dikacau oleh kota-kota yang tertentu. 20,000 yang dibenarkan itu, dia tidak solid 20,000 kepada orang awam biasa. Kadang-kadang dikacau oleh kota-kota tertentu. TV3 staff, satu. Wang MDB staff, yang bawah kelolaan Wang MDB, satu. Pak Imam, JKK, satu. Ini semua masuk kira dalam jumlah persen berdasarkan kepada
jumlah bilangan penduduk. Dia tidak datang kota atau asing. Dia masuk situ. Jadi bila banyak kota-kota, kumpulan-kumpulan tertentu, jadi peluang untuk orang awam ni dia semakin mengecil. Semakin mengecil. Tapi kalau ada masjid kita ni ada orang kuat sini, kita letak kota masjid sini. Kota masjid Limongan ni khusus untuk berapa orang? Mesti. Tapi apalah daya kita untuk mendapat tempat untuk blok daripada dimasuki orang lain, sebab kita sudah ada kota-kota itu. Jadi kota awam itu semakin mengecil. Kadang-kadang fikir tak adil. Sepatutnya dibuka secara umum gitu. Sebab kita tidak diajar untuk tak ada pun dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW dalam bab menunaikan haji ini dibagi kebebasan habis siapa yang layak untuk pergi. Cuma untuk kawalan supaya tidak crowded sangat di situ, dia mengikut berdasarkan kepada persen penduduk. Jadi persen penduduk maknanya urusan dalam kita di Malaysia, urusannya adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi elok diberi ruang seluas-luasnya kepada satu dari sudut senioriti orang dah lama dia menyimpan untuk membolehkan dia mengambil tempat, satu tempat untuk pergi menunaikan ibadat haji. Bukan dilangkah oleh orang lain yang baru diberi nama. Siapa nak pergi haji tahun ni? Ni ada kota sekian ni. Saya cek-cek layak. Boleh lompat. Ini pun penyakit juga. Nanti esok-esok kita takut, khawatir apakah kita melompat, melangkah kepala orang lain yang dah tunggu 4-5 tahun itu. Bagaimana keadaan haji kita besok? Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah habis berkaitan dengan ibadat haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kemampuan kepada kita untuk kita meneruskan ibadat kita, iaitu ibadat yang kelima ini. Insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman bijaahi al-Qur'an al-Karim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa naf'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.